hidangan daripada langit, mudah kau Tuhan kau lah nurun. Nah, ia menanda bahawa zaman beliau masih hidup, baginda Isa, dia si pernah ngaku dirinya Tuhan dan minta sembah. Melainkan memohon kepada Allah. Di dalam ini karangan Yohanes, ada beliau menyebut tentang dirinya bahawa dia adalah roti kehidupan, artinya utusan Allah untuk memberi makan rohani manusia. Tetapi orang Kristen telah membuat upacara sembahyang, memecah-mecah roti dan membagi-bagi anggur, yang menurut kepercayaan setengah mereka itu bahawa roti yang mereka makan itu benar-benar menjadi daging Yesus. Wow. Dan anggur yang mereka minum itu benar-benar menjadi darah Nabi Isa. Sehingga menjadi pertengkaran yang hebat pula dalam kalangan mereka sendiri, karena setengah benar-benar beriman bahawa pada waktu roti dan anggur itu diedarkan, benar-benar keduanya menjelma jadi daging dan darah Yesus. Setengahnya lagi tetap percaya bahawa itu hanyalah pelambang saja. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Menurut Amir Syakib Al-Selan dalam Hadiratul Alamil Islami, sebuah buku, buku tu pernah jadi dibincang di universiti tempat saya belajar dulu, buku tu Hadiratul Alam Islami. Perkara ini pernah diperdebat di dalam parlimen Inggris sendiri rupanya. Peringatan kepada Hawari agar jangan mereka kufur sesudah makanan pertama itu turun di belakang telah bertemu, iaitu bahawa kata hikmah yang pelambang dia seorang rasul telah diartikan lain dan ada maham lain. Maksud Nabi Isa tadi, roti tadi, Nabi Isa mada aku adalah roti. Maksud Nabi Isa, aku adalah Rasul. Bahasa zaman ya, perumpamaan zaman ya beza macam bab anak. Maksud dalam Injil anak bukan anak nak lahir daripada kita. Anak ialah orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Tapi sidak tu mengambil perkataan anak ya, anak benar, sampai dia menganggap Yesus tu anak Tuhan. Ini disebut anak, mutaknaka dalam Injil bukan aja Nabi Isa disebut anak. Banyak nabi-nabi lain lagi, orang-orang yang taat dengan Allah Ta'ala disebut anak-anak Allah. Dalam Quran ada menyebut wa qalal yahudu nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Jadi perkataan anak zaman ya diguna untuk orang yang disayang oleh Allah Ta'ala, bukan bermaksud anak yang lahir daripada macam kita tu. Maka disalah arti. Samanya salah arti dengan roti dia. Okay? Roti. Baik. Dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sendiri pun pernah kejadian seperti ini, iaitu kehabisan air minum dan air wuduk dalam perjalanan umrah. Ingat, yang tidak jadi di Hudaibiyah pernah berlaku mukjizat. Ya, mukjizat Nabi Isa dulu ya. Air hanya tinggal satu timba saja, sedangkan orang kami tidak ada yang lain lagi. Lalu beliau cecahkan tangan beliau yang mulia ke dalam air, dalam timba itu. Orang nak berwuduk, nak pergi umrah. Orang dengan Nabi umrah terakhir ada puluhan ribu. Okey. Ini raya nak berkahwin. Nabi kata, air tak ada setimba sebeledi. Nabi kata, mak situ beledi ya. Kah Nabi tangannya. Beribu-ribu orang mandi segala macam ya. Cuci diri segala macam, dapat guna air semua. Ya, mukjizat Rasulullah SAW. Setelah tangan beliau tercecah ke dalam, dikeluarkanlah air itu ke dalam timba-timba yang lain dan geriba-geriba tadi semuanya diisi penuh, semuanya lebih dari 1.200 orang dapat minum dan dapat mengambil air wuduk itu. Cuba terfikir. Dan Alhamdulillah hal seperti itu tidaklah kejadian kerana tantangan sahabat-sahabat agar Nabi memancarkan air dari tangannya, sebagaimana perbuatan Bani Israel. Tidak pula bergoncang iman sesudah itu, lalu memandang beliau sebagai Allah. Ayat kelebihan kita orang Islam. Kita menganggap ia mukjizat. Coba mensidak Kristen. Lalu jangan anak Tuhan Nabi Muhammad tu sampai keluar air di tangan. Tapi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali zaman ya. Walaupun daknya menyaksi dengan mata sidaknya mukjizat Nabi, bukan enggak sige. Salah satunya tadi air keluar daripada jari. Tentu dia wah, bukan manusia Muhammad, anak Tuhan. Sepatutnya lah. Tapi sih alhamdulillah.
Tapi tidak Kristian sih. Bila nanggap keajaiban, terus menganggap dia anak Tuhan. Ini tu kita nanggap. Tidaknya, coba tak nanggap orang Kristian sini tu berdakwah. Kita nanggap. Nya coba ngesok dengan kita keajaiban tidak pada dia. Dapat mengubat orang lumpuh. Nah, caranya ada orang Melayu tunggahnya ubat lalu baik, lalu masuk ke scan. Macam cara. Kita nak dengar cerita benar kasih orang diubatnya atau nisi. Kita masuk dalam YouTube, no bekas biarawati ya, Irene Handono nya ada nyebut ya. Ada nyebut apa sebenarnya di sebalik penyembuhan. Benar kan isi? Zamannya masih sister dulu pernah berlaku dengan juga. Kenapa di sebaliknya? Sebenarnya penipuan di sebaliknya. Tapi Masya Allah, orang Melayu kita kadang-kadang terpesona dan percaya. Terus mengubah akidah setidaknya dari Kristian. Baiklah kita orang Islam, jangan mudah percaya. Walaupun orang yang pandai kita tak sakit, tiba-tiba jadi baik dengan bacanya, jangan orang kita pelik, dia menganggap wali. Jangan mudah. Jangan. Tapi dalam hadis Nabi Madah, andainya kita orang nangga, orang terbang, andai terbang, jangan percaya. Kemungkinan daripada ajaran syaitan. Syaitan dapat juga mengajar dakwah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dapat protect kita daripada menyangka benda-benda bid'ah tadi. Yang hanya berkuasa dalam otak kita Allah. Tanpa izin Allah, tiada satu pun bakal berlaku. Ya, iman. Jadi kita jangan mudah terpesona. Lihat benda-benda rakyat. Orang kita Melayu mungkin sih menganggap orang Tuhan, tapi yang menganggap orang wali ada keramat, tentu ya dan sebagainya. Okay. Kita perlu percaya bahawa itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita lihat sikit lagi ayat 116. Alang-alang. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Tengok tak jawapan Nabi Isa. Dan ingatlah tatkala berfirman Allah Ta'ala, wahai Isa anak Maryam, adakah engkau pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Kata Allah nanya, benar sih orang madah, kau Tuhan, mak kau Tuhan, dan kau minta sembah. Apa jawab Isa? Dia menjawab, Maha suci engkau Tuhan. Tidaklah patut bagiku bahwa akan mengatakan apa yang tidak hakku. Jika ada, aku mengatakannya secaya engkau telah mengetahuinya. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidaklah mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkaulah yang lebih mengetahui akan hal yang gaib-gaib. Berarti Nabi Isa menafikan. Si benar. Yang Isa yang ngaku dirinya Tuhan. Okeylah dalam Quran madah benar. Caranya Haji Ayub bekas berdiri. Benar ke si dalam Bible ada madah Yesus madah dirinya Tuhan. Nabi Ayub madah si ada. Orang ketiga yang berkelakar madah Yesus ya Tuhan. Bukan Isa pun. Berarti si ada juga. Okey, si ada juga. Dalam Quran memang menafikan. Ya daripada mulut Nabi Isa pun. Apa katanya teh? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Segala maha suci engkau Tuhan, tidaklah patut bagiku bahwa akan mengatakan apa yang tidak hak aku. Aku bukan Tuhan. Jika ada aku mengatakan nescaya engkau telah mengetahuinya. Apakah Allah nanya ketika Allah saya tahu? Si Allah nak dengar jawapan dari mulut. Allah tahu, dan Nabi Isa si pernah dakwah dirinya sebagai Tuhan. Ayat 116. InsyaAllah kita akan tafsirnya di minggu yang selepas minggu daripada sekarang.
Maka setakat aja dulu.